Bismillahirrahmanirrahim. Tengok start di muka Saifah 3 dah, di akhir sama. Baca start mula malah. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu, jumpa tak? Uleh-uleh hak semalas sikit. Tak apalah menyok maha pun. Asal kita tu faham. Jumpa tak? Di atas sikit pada wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsya dan munkar. Ya dah malah dah benda fahsya ni benda keji-keji seperti zina, dan munkar daripada benda-benda munkar, benda haram seperti minum arak, main berjudi mana tu. Seperti firman Allah Taala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Tengok. Apa makna, apa maksud? Dan dirikan olehmu akan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita mendirikan sembahyang. Dengan makna lari tegah kita daripada tinggal semaya. Manakala dia suruh dengan mendirikan sembahyang, berartinya dia tegah tinggal semaya. Orang panggil al-amru bisyai' nahyun an diddih. Tengok, bahawasanya sembahyang itu semaya tu menegahkan, yakni dapat menegahkan daripada kejahatan. Hak tu fahsya, kejahatan tu fahsya, benda-benda yang keji seperti zina mana tu. Dan boleh menegah pula pekerjaan yang mungkar dengan semaya kita tu. Supaya hak banding semalam lah, seperti minum arak mana tu boleh menegahkan. Tengoklah. Dan sesungguhnya zikrullah itu, dan sesungguhnya zikrullah itu, awala zikrullahi akbar. Nak situ. Dan sesungguhnya zikrullah itu, jaga betul zikrullah tu, zikir tu orang panggil dikandaki dengan zikir di sini ialah sembahyang. Orang panggil nama, orang panggil min itlaqil juz wa iradatil kul. Jaga we faham lah. Min itlaqil juz wa iradati al kul. Itlaq juzu tapi no ku. Atakala majaz. Dah sini wala zikrullahi akbar ni atakala majaz mursal. Tu. Majaz mursal. Itlaq juzu yang ialah zikir, tapi nak semua semaya tu. Tu zikir mana zikir dalam semaya tu lah. Tapi nak kepada semua semaya. Banyak ni dalam ayat Quran hak orang panggil itlaq juzuk, tapi nak kepada ku. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekallah oleh wajah. Tu. Kekal oleh wajah, orang panggil wajah di situ dengan makna zat. Dengan makna zat, orang panggil min itlaqil juz wa iradati al-kul. Itlaq juzuk yang ialah muka, tapi nak kepada semua hak yang kekal. Bukan dengan maknanya tubuh, maknanya zat tu menasa tinggal muka ya. Bukan dengan makna lagu tu, jaga tu. Jaga dah banyak sekali lah ayat-ayat hak datang atas kalam majaz. Sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Semaya tu terlebih besar, yakni kemudian daripada syahadatain ni. Jaga takdir sikit situ. Yakni terlebih besar, yakni lepas ataupun selepas daripada syahadatain ni, ataupun kemudian daripada asyhadatain ni. Kalau nisbah semaya dengan dua kalimah syahadat tu, dua kalimah syahadat itulah yang terlebih besar. Tu, jaga dua kalimah syahadat tu yang terlebih besar. Kita ingat nyata dah dulu kan. Tapi hak kata zikrullahi akbar tu, zikir akan Allah Taala terlebih besar tu, yakni
kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang, yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang mendirikan sembahyang seperti mana yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu, menegahkan dia akan seseorang sembahyang, yakni oleh sembahyang. Jadinya semaya tu menegah akan seorang, menegah tu daripada mengerjakan yang dimakia itu penama, daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Jaga dah. Semaya kita tu boleh menegahkan seorang daripada mengerjakan pekerjaan yang jahat-jahat. Habis itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Tengok tengok. Sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang. Nabi suruh semaya sebagaimana barang yang kita lihat dia semaya. Batu kita ni di antara kita dengan Rasulullah ni sengaja jauh, tak pernah tengok Rasulullah. Kok mana? Jaga dah. Betul kalimah ra'a itu tu lah ra'a tu. Kalimah ra'a tu dia ada dua makna, jaga. Ra'a dengan makna melihat, tak itu. Ra'a tu makna melihat. Melihat di situ tu ra'a, melihat tu ada dengan makna melihat dengan musyahadah, dengan mata kepala. Dan ada juga satu makna lagi ra'anya orang panggil ra'a ilmiah. Jaga. Ra'a ilmiah dengan makna mengetahui ataupun tahu. Hak dikandaki di sininya ra'a di sini, lihat di sini ni lihat dengan makna mengetahui ataupun lihat dengan makna tahu. Tengok. Sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat, yakni seperti barang yang kamu mengetahui akan daku sembahyang. Mu tahu lagu mana aku semaya? Mu semaya lagu tu. Batu tahu tu tahu dengan cara mana? Tahu dengan jalan mana? Tahu dengan jalan bertali mengikut ulama tu. Sampai tu jangan tinggal ulama, pakai ulama. Habis itulah. Maka hendaklah nama tu baca mana? Nama tu baca kek tu. Maka hendaklah kita tu dah. Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh kita tu mengikut sebagaimana hak yang kerja oleh Nabi, mengikut tu atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini. Atas jalan hak kita ambil daripada ulama umat ini, iaitu umat Al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Ulama tu, ulama yang dahulu dan yang kemudian. Bertali mari hingga siapa kita sekarang lolon ni. Kalau tak ada set-set ulama ni, tak boleh tahu bagaimana cara Nabi semaya tu, tak akan tahu. Jaga dah. Tu. Betul? Mana kalau dia itlaq di dalam kitab, jaga. Ulama tu dia ada dua. Ada ulama hak mutaqaddimun dan ada pula ulama hak mutaakhirun. Kalau sebut kata ulama yang mutaqaddimun, ulama yang dahulu, iaitu ulama hak start hak daripada ya kira ini. Ia tengah daripada Imam Rafi'i dan Nawawi. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Hak ambil daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i naik ke atas. Naik ke atas. Jaga rokok jaga nak tak sah kita ngaji. Ambil daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i hingga naik ke atas, gi sapa kepada Nabi tu. Orang panggil ulama tu ulama mutaqaddimun, ulama hak yang dahulu. Ambil pada masa Nabi turun bertali mari hingga sapa masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau start daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i turun mari kok kita sekarang learning, orang panggil ulama yang kemudian. Jaga tu.
Reti molek tu. Lama tak reti hak sekadar mana ulama yang mutaqaddimun dan sekadar mana ulama yang mutaakhirun. Dan start dia ya sepadan dia nya duduk di Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Start situ. Kalau hak ambil daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i naik ke atas, hak tu mutaqaddimun. Kalau turun ke bawah, orang panggil ulama yang kemudian. Tu. Maka di sini Syekh Daud kita ni nak ajar kita. Pada kata di sini pada ibarat ni Syekh Daud nak ajar kitanya suruh kita tu pakai ulama. Jangan tinggal ulama. Jangan tinggal ulama betul, jangan cucuk ke ulama. Ni ada setengah pada setengah. Hak ni hak kita dengar dengan telinga sendiri di Mesir ni, hak Mesir ni. Masuk dalam rumah start running dulu, running kemoja tu. Tapi jenis siang Malaysia lah. Kena dah running dah. Masuk dalam rumah running saat ni tu kita running duduk sini lama, 14 tahun. Kita penuh di dalam bilik dia tu. Lepas tu mari set-set orang mudah-mudah kata kok as-salafiyah dakwah ni. Dia kata bakallah kita ni nak nama ya tu. Penuh benar tak pakai sabuk ulama, tak boleh pakai ulama. Hak suruh tinggalnya nama. Quran dan hadis. Si perua ni sudah. Hak lain lagi tu bakar. Suruh kawin bakar beli berkata-kata dolar. Tengok ni. Sesak teruk dah orang lah ni. Sesak teruk terjaga. Nak pakai ulama. Al-ulama warasatul anbiya. So, orang makan besar Nabi tak ada. Malaikat ulama ya. Dan juga ulama tu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah Taala tu masuk dalam golongan mana? Iaitu golongan orang-orang yang ulama ya, yang alim ya. Dan dimakia juga setan saat ni tu takut kepada seorang orang alim terlebih takut daripada 1000 orang abid. Setan takut kepada seorang orang alim lagi daripada 1000 orang abid nah. 1000 orang abid ni orang yang sentiasa buat ibadat. Buat ibadat semata, buat ibadat. Tapi seorang ni orang alim. Setan takut pada seorang ni lagi. Dengan sebab orang abid tu yang mudah tipu, tapi orang alim ni payah. Tu jaga dah. Sebab itu jangan cucuk ulama. Banyak ni hak moden baru ni cucuk ulama. Quran, hadis sudah. Cukup. Kalau tak meliputi dengan ilmu alat agak tak usah duk bohong lah. Kata nak istinbat hukum daripada Quran dan hadis sendiri. Tak usah duk ngangur pecah mulut-mulut aku tak percaya. Payah Quran hadis ni. Jaga dah. Seperti yang disebut di dalam kutub dah, jamak pada kitab. Di dalam kutub mereka itu ulama-ulama yang dahulu dan ulama-ulama yang kemudian radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka itu, bagaimanakah cara semaya Nabi itu ada tercatat semua di dalam kitab-kitab ulama-ulama yang dahulu dan ulama-ulama yang kemudian. Habis itu ialah orang yang mengerjakan sembahyang sebagaimana Nabi buat. Mulai tu ialah gapo? Betul ialah tu yakni orang yang mengerjakan sembahyang sebagaimana Nabi buat. Hak tu dia tu yang dinamakan dan yang dibilangkan, dibilai dan dinamo daripada orang yang mendirikan sembahyang. Pok set tu ya baru orang panggil orang yang dinamakan dan dibilaikan orang yang mendirikan sembahyang. Mana? Iaitu orang yang buat yang semaya sebagaimana dia tahu Nabi semaya tu. Orang ni lah dibilaikan orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan dia akan sembahyang tu. Habis itu dah. Habis. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu, bagi semaya tu, adalah baginya bagi sembahyang tu rupa yang zahir yang sempurna. Tengok dah di sini dia nak bagi semaya tu baik. Semaya ada rupa yang zahir dan ada rupa yang batin. Jaga. Faham tak? Dan adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya bagi sembahyang itu rupa yang zahir. Semaya itu ada rupa zahir. Rupa yang zahir itu yang sempurna. Hak yang sempurna. Jaga dah.
Maka iaitu rupa yang zahir yang sebenar tu. Rupa yang zahir tu syarak. Jaga dah, syarak semaya. Rupa yang zahir, syarak tu seperti rohnya roh semaya. Seperti rohnya roh seorang. Syarak tu rupa yang zahir, tapi syarak tu jaga. Banding dianya seperti roh bagi seorang. Sampai jangan gaduh baca kita ni. Kita musalli, bakura, faridah, kalau baca cepat, baca gaduh tak ertilah. Jaga dah. Tengok, maka iaitu syarat seperti rohnya, maka rukunnya seperti kepalanya. Nama dia nak ngerti tak? Kalau ada orang baca dulu kita ni, mikir juga ni. Tengok, maka iaitu rupa yang zahir tu. Syarat satu rupa yang zahir semaya. Syarat semaya apa nama? Nama di syarat maya ni. Hai. Gapo syarat maya? Syarat gapo lihat tu ni? Hai. Islam akibale. Betul? Islam akibale betul ke apa lagi? Sudahlah. Syarat dikandaki dengan syarat semaya di sini ni. Tahu masuk waktu 9 syarat. Hak 9 syarat. Tahu masuk waktu dia ada menyata belakang tu. Dah hak ni tahu masuk waktu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci tubuh badan daripada najis. Nah, betul mengetahui kaifiat semaya semua mana tu, hak yang lagi akan atas sebut belakang. Dah hak tu ibarat hak tu terpanggil syarat tu seperti rohnya roh seorang. Seperti rohnya roh seorang. Kalau tak ada hak tu, seolah-olah orang saat ni tu tak ada roh. Tak ada roh ni, tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Ni makia tu juga semaya kita kalau ada najis duk dipakai tak hidup semaya tu jaga tu. Tak hidup semaya tu. Maka rukun semaya seperti kepala seorang. Rukun semaya tu seperti kepala seorang. Hak ni hak zahir belakang lagi ni, syarat rupa hak zahir. Dan badan seorang. Jaga molek dah. Rukun tu seperti kepala dan badan seorang. Habis itu. Dan sunat ab'ad itu budan masuk surah. Budan sebelum pada sunat tu. Banyak kita jatuh ni. Dan sunat ab'ad itu sunat ab'ad. Reti sunat ab'ad. Sunat hak yang dijabarkan dengan sujud sahwi. Tu orang panggil sunat ab'ad. Sunat yang dijabarkan. Reti jabar, tepe. Reti tepe ni. Kalau kain tu ada kain tu. Tapi dia cari sikit. Kita tepe, tapung, tepe. Boleh belakang tu. Tapung, tepe. Hak yang ditapungkan dan ditepekan dengan sujud sahwi. Itu orang panggil sunat ab'ad. Seperti tinggal kunut. Kita mazhab Syafi'i ini tinggal kunut, tinggal tasyahud awal. Hak tu sunat kita sujud sahwi. Sunat ab'ad, orang panggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad tu seperti anggota seorang. Tu, jaga dah. Sunat ab'ad tu seperti anggota seorang, kaki, tangan, mata. Tu orang panggil anggota. Berartinya kalau kita tinggal sunat ab'ad ke, semaya subuh tak baca kunut ke, seolah-olah kalau orang ke tak ada kaki lah. Ataupun mata buta, ataupun tangan kudung. Tu, jaga. Dan sunat hai'ah itu, sunat hai'ah ni tak dijabarkan dengan sujud sawi. Lama tu tinggal sunat hai'ah sujud sawi tu. Gapo sunat hai'ah? Cuba bagi satu contoh. Penuh sunat hai'ah banyak dah semaya tu. Nama? Baca surah. Betul? Akak tangan Allahu Akbar. Akak tangan tu. Hak Allahu Akbar mula-mula tu orang panggil takbir tu. Lama tu tukar akak tangan dengan takbir tu. Akak tangan tu orang tak panggil takbir lah ke tu. Orang panggil serah. Serah tubuh kawan mengaku dah weh. Tu orang panggil serah. Hak takbir Allahu Akbar tu. Sampai mana kalau orang kata takbir, orang kata akak tangan. Orang kata Allahu Akbar. Lama tu tukar tu setengah pada setengah je tukar. Hak mana takbir, hak mana Allahu Akbar. Setengah pada setengah tu pasal kata akak tangan tu takbir. Bukan. Akak tangan tu bukan takbir. Takbir Allahu Akbar. Hak tu. Lama orang suruh takbir akak tangan. Okey.
tempat ceramah, tempat penamah jangan duduk kat tangan orang suka takbir. Allahu Akbar. Hak tu takbir. Itu setengah pada sunat hai'ah. Hak tu tak sunat kita sujud sawi tu. Tak ada tutup suruh sujud sawi, manakala kita tu tinggal. Sunat hai'ah tu seperti segala bulu perhiasan nyonya seorang. Besar juga ni lah. Kita kalau tak ada bulu licin, betih pun tak ada, lengan pun tak ada, misal pun tak ada, janggut pun tak ada, bulu hidung tak ada, bulu mata tak ada, janggut dak orang tu. Pada bulu betih pun pada dah. Kalau tak ada bulu betih, bulu paha, bulu lengan ni, supo ngetino dia ni. Popon dah. Lebih-lebih lagi kepala botak. Hak ni Allah. Nak bining pun payah. Dengan sahabat orang rumah kita tu, tengok Mesir biasa kepala botak ni. Orang tino pun angin hagahnya. Jaga rambut kita duduk sini ni. Jaga rambut takut payah bining itu ya. Orang tina mau kita hagah weh. Tapi kepala bawah ni tak kira. Nak kira kepala atas. Jaga dah. Nak royak kata kalau kita tinggal sunat hai'ah, maka semaya kita saat ni tu maka kalau banding bagi kita ke seolah Taala tak ada rambut, tak ada misah, tak ada janggut, tak ada bulu betih, tak ada bulu lengan. Janggut kedok orang tu. Jawabnya tak sepenuh lah orang tu. Jaga dah. Jaga. Habis itu. Dan habis itu hak tu hak yang zahir. Jaga dah hak tu rupa hak yang zahir. Dan ada baginya bagi seorang, baginya bagi sembahyang. Dan ada baginya bagi sembahyang rupa hakikat yang batin. Ada hak batin pula hak ni payah ni. Hak ni payah ni. Dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya sembahyang. Dan tiada tamam tu orang panggil atas tafsir pada tiada sempurna. Hak tu lah tu. Tiada sempurna, tiada tamam tu hak tu lah ya. Dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya sembahyang malaikat dengan mendirikan ia seorang dengan keduanya mana? Zahir dan batin sekali, yakni sekaligus. Kena ada dua-dua tu. Barulah sepenuh semaya kita. Kalau ada syarat hak zahir, mencukupi rukun dan syarat hak zahir, tapi hak batin tak ada, maka semaya kita tu tak sempurna. Jaga dah, tak sempurna. Tak dikatakan mendirikan sembahyang lagi. Kalau ada hak batin, tak ada hak zahir, jelah juga tak dikatakan mendirikan sembahyang. Manakala beripung dua ni, hak zahir dan hak batin, barulah dikatakan mendirikan sembahyang. Di sinilah baru tubik ihsan. Biasanya ada ihsan. Islam, iman, betul? Ihsan. Gapo dia ihsan? Ihsan ni dia daripada hasuna yahsunu husnan, tapi ahsana yuhsinu ihsanan. Kalau hasuna yahsunu husnan tu dengan mana? Elok, baik, molek. Jaga dah. Kalau ahsana yuhsinu ihsanan dengan mana? Buat molek, buat elok, buat baik. Tu ihsan dengan mana? Buat baik. Akak contoh mudah-mudah nak mudah nampak. Pengal kita ada kereta suti. Kereta kita punah. Kedah tok tukar beki saat ni tu ada penuh ke tepi rumah kita tu 45 utir kedah. Tapi ada di Kota Baru ni jauh dengan rumah kita. Jauh dengan rumah kita 50 kilo ataupun 70 kilo ataupun 100 kilo dengan rumah. Kita pergi di Kota Baru lagi. Tak beki di kedah yang ada di tepi rumah. Kerana gapo? Kerana kedah yang ada, satu kedah yang ada di Kota Baru tu buat molek, buat baik, buat elok. Lalu itulah kita pergi sana walaupun ada kedai di tepi rumah tapi buat tak molek. Tu orang panggil ihsan. Halih dah. Tu ihsan rupa dia. Tapi jaga buat baik ni kadang-kadang cerangah di antara adat dengan syarak. Kadang-kadang tu cerangah buat baik tu di antara adat dengan syarak. Lagu mana? Pengah satu hari kita pergi di rumah sain kita. Ditanggil Li gi wis halal lah. Assalamualaikum. Orang tina Li pun jawab Waalaikumsalam. Bunyi beraluhnya. Tanya Li ada rumah ke? Dia jawab, le orang tina Li.
Rasa nak untah. Sebelah balik orang Tino li jawab tu kan. Li tak ada di rumah. Nanti start. Tengok semula dah. Dia buat baik tu. Terkadang ceranggah di antara adat dengan syarak. Lagu mana? Akak contohnya satu hari kita pergi di rumah saing kita. Manakala pergi di rumah saing kita saat ni tu, kita wis salam, Assalamualaikum. Lek orang Tino dia pun jawab. Orang Tino saing kita saat ni tu. Jawab Waalaikumsalam, tanya. Li ada di rumah? Lek orang Tino jawab tak ada. Betul? Dia kata pergi mana li? Dia tak keluar. Pergi mana-mana tak boh lah, pergi mana-mana satu tempat tu. Kemudian lek orang Tino li pun panggil. Naik tomah dulu. Lek kita apa, hai, tak apalah, lain kali lah. Naik dulu minum-minum air ni. Kita udah kacau banyak-banyak kali berak naik dah. Naik tomah. Naik tomah saat ni orang Tino li pun banyak bukan li. Ning li mana-mana tak kira lah. Bukan sore nama li. Ya dah. Lek orang Tino li pun akak dengan kuih lah, dengan mugotu lah, dengan mugoning lah. Lek kita ni tengok ambo orang Tino li ni baik sungguh. Tu. Buat baik sungguh padahal orang Tino li tak ada tudung kepala kan ni. Buat baik sungguh berasa nak mari pula lain kali tak ada. Saing kita tu tak ada mamak tu tak ada. Ya bini mamak tadi ya. Tak kalau mamak tak ada berasa nak mari pula lain kali. Tengok tu. Kita di segi adat orang panggil buat baik lagi tu li. Buat baik dak. Isteri seorang saat ni tu. Buat baik dak. Isteri li dah mudah-mudah kata buat baik dak. Orang panggil buat baik dah di segi adat. Tapi di segi syarak ceranggah dak dengan syarak tu. Tak leh. Bahkan syarak manakala kita giwis Assalamualaikum. Lek syarak saat ni suruh jawab kau mulut. Kalau tak laki kita tak ada rumah. Waalaikumsalam. Nak bunyi tua. Allah tuanya bini li. Tak naik dah. Kalau panggil sajaklah 10 kali pun tak naik dah. Tuli itu di segi syarak. Ni nak kayak kata pada adat dan syarak buat baik saat itu kadang-kadang ceranggah di antara adat dan syarak. Jaga dah. Gapo dia ihsan? Ihsan sebagaimana yang Jibril alaihi salam kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Hei Muhammad, cerita olehmu akan daku ni. Jibril kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cerita olehmu akan daku anil ihsan, daripada ihsan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Tu orang panggil al-ihsan. Anta'budallah, bahawa ibadat olehmu akan Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau tu melihat akan Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tak melihat akan Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah tu melihat kita. Hak nak ni. Nak we adanya kita duk semaya tu, seolah-olah semaya di depan Tuhan tu senantiasa duk melihat kita. Barulah kita buat molek, buat baik. Nampak tak leh? Ya tu baiklah, buat molek, buat baik, buat elok. Dengan sabar Tuhan duk tengok kita. Pengen kita buat satu-satu perkara di depan raja. Oi, nya isih tak ada tak. Buat molek sungguh. Dengan sabar dia ada di depan raja saat ni tu. Di Mekah tu juga, manakala kita mari perasaan kata bahawasanya Allah Taala tu duk melihat kita, senantiasa melihat kita, terubik di situ kita tu buat molek, buat baik, buat elok. Jaga dah. Habis itu. Nak we ada dua tu sekaligus. Rupa yang zahir dan rupa yang batin. Maka adapun rupanya ni nak tafsir maka adapun rupanya rupa sembahyang yang zahir itu, maka iaitu rupa sembahyang yang zahir tu seperti berdiri, kita berdiri, gapo qiyam orang panggil, dan takbir iaitu takbiratul ihram tu rupa zahir belaka tu, dan membaca Fatihah rupa zahir, dan rokok rupa zahir, dan I'tidal ni orang panggil bangun tak kala kita rokok tu. Tak kala kita bangun naik daripada rokok tu orang panggil i'tidal di situ. Diri sebentar tu. Dan dua sujud. Tu orang panggil rupa yang zahir. Dan duduk antara keduanya, duduk antara dua sujud. Tu rupa yang zahir lagi. Dan duduk tasyahud. Dan tahiyyah.
Ni bahasa Melayu lah. Orang Melayu kalau tasyahud hak mula tu dia panggil tasyahud. Kalau hak tahiyat yang kedua tu dia panggil tahiyat. Jaga dah. Tasyahud ni tasyahud awal. Tahiyat hak mula tu. Itu dalam bahasa Melayu dia panggil lagu tu. Kalau tasyahud ni tasyahud awal. Kalau tahiyat kena di atas tasyahud al-akhir. Jaga dah. Kalau Arab dak. Kalau hak tasyahud mula dia panggil tasyahud awal wa tasyahud al-akhir. Dia panggil lagu tu. Sama dua-dua tu sama-sama tasyahud belaka. Tasyahud awal, lepas tu tasyahud al-akhir. Kita dak hak mula tu panggil tasyahud, hak yang kedua tu panggil tahiyat. Dia mengapak rakaat ke? Selepas pada 2 rakaat tu dia baca tahiyat situ dah. Hak tu dia panggil tasyahud. Di sisi kita orang Melayu. Lepas tu hak yang pada rakaat yang keempat tu, hak nak sudah sembahyang tu, dia panggil tahiyat situ. Tu jagalah mau tak tahu hak mana tasyahud, hak mana tahiyat. Tasyahud ni tahiyat awal, mudah-mudah kata kak. Tahiyat awal dan tahiyat ni tahiyat akhir. Tu. Dan salam. Ni rupa yang zahir lagi lah. Inilah gapo? Inilah berdiri dan takbir hingga suk tadi. Berdiri dan takbir dan membaca Fatihah dan rukuk hingga suk tu daripada segala rukun yang zahir. Rukun hak zahir bagi semayanya hak ning lah. Dan sunatnya sunat hak zahir. Dan syaratnya syarat semaya hak zahir. Habis itu hak zahir. Adapun hakikat yang batin, habis itu dah. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk. Seumpama hakikat yang batin tu khusyuk. Reti khusyuk tetap anggota zahir dan anggota batin. Tu orang panggil khusyuk. Tetap anggota zahir kita dan anggota batin. Itu khusyuk nama dia. Dan hadir hati. Hadir hati ni dengan makna kita duk sila semua dalam semaya kita duk sila selepas nak buat muka ni, nak rokok, selepas mau nak rokok, nak i'tidal, selepas i'tidal nak turun sujud, tu hidup hadir hati semua. Lagu tu orang panggil hadir hati. Tu. Dan sempurna ikhlas. Kena kita tu ikhlas. Semaya kita tu kena sepenuh ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan tazallul. Tazallul ni makna menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Sepengah tawaduk' je lelaka tu menghinakan diri kita. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Payah ni dalam semaya pun duk lawai lah, duk buka taring lagi kita. Nah. Buka taring kerah. Dalam semaya. Luar semaya. Jauh. Jagalah. Kita ni ciboleh nak wis macam bapak beruk. Dalam semaya kita. Bapak beruk lah mana? Beruk. Tak bisa tengok orang pegang beruk dia. Kalau dengan gemala dia tidur dia. Nampak hinanya dia dengan gemala dia. Coba kita masuk lagi. Waktu buat taring merah. Nak wis kita lah tu. Dengan Tuhan. Dalam semaya. Nak wis nampak semacam bapak beruk dengan gemala dia tadi. Tu. Dan ni dak di atas semaya waktu buat taring lagi kita duk kerah lawan Tuhan. Fah di luar semaya jauh lagi. Jaga dah. Jaga. Dan tafahum bagi ma'ani qiraah. Tafahum ni nak we kita tu faham bagi makna memahamkan bagi makna bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin kita tafahum mari faham dengan bahasa Melayu kata penama. Duk sila hak tu semua. Ar-Rahmanir Rahim apa makna dia? Maliki Yaumiddin apa makna dia? Nak we ada hak tu. Dan tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tu orang panggil tasbih. Hak tu dan lainnya lain daripada hak yang tersebut saat ni. Nama daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Jaga orang wazifah ni pekerjaan sembahyang yang batinah, yang batin. Hak lain-lain lagi daripada tawaduk ke. Hak lain-lain lagi tu. Hak tu rupa hak yang batin. Jaga dah. Habis itu. Tak ayat sini. Maka zahir sembahyang. Jaga dah. Ngerti molek sini ni. Maka zahir sembahyang bahagian badan. Ngerti molek dah. Dan anggotanya anggota seorang. Hak zahir semaya tu bahagian badan dan anggota kita. Dan batin sembahyang bahagian hati. Tu faham molek tu ibarat tu. Kalau batin semaya tu
bahagia hati orang tu, bahagia hati seorang. Kalau zahir semaya tu bahagia badan dan anggota. Jaga faham molek. Ibarat sabit tu kalau orang tak kerti nahong payah ni kita kau ni. Dan zahir sembahyang yang muqtada situ. Dan bermula zahir sembahyang, khabar. Bahagia badan ialah bahagia badan dan anggotanya seorang. Dan bermula sembahyang dan bermula batin sembahyang ialah bahagia hati. Tu baru reti nahong. Baru reti ibarat kita. Payah jaga tu ibarat kita tu. Hak batin semaya tu bahagia batin hati. Kalau ni sebuah bagi orang agak. Dan sir dengan hati tu hak tulai lah. Atas tafsir orang panggil. Sir dengan hati hak tulai ya. Orang panggil atas tafsir. Dan di makian itu bahagia hati tu. Dan di makian itu bahagia hati dan sir tu tepat tilik hak Allah Taala. Hak ni bahasa Melayu sikit ni. Tepat tilik hak Tuhan. Faham tak tu? Tepat tilik hak mungman kita kata. Hak kita dia buh hak orang kata Melayu kita kecil dah itu dah. Hak biar tu. Hak mung. Ada tak ada tanya bagi biar tu. Bagi mung. Dak gitu. Hak iya. Hak poyo hak tu gak gitu dah. Poyo sesiapa pio lebih kurang. Bahasa Melayu ni kalau kita ejo lama-lama tak gerti tu. Ya potong pi. Poyo sesiapa botu pio hingga sikit kalau gi poyo tu jauh nah. Bahasa Melayu. Bahagia batin itulah hak Tuhan tilik. Hak zahir tu tengok sebagaimana hadis Nabi kata Tuhan saat itu sesungguhnya Allah Taala tu tilik kepada rupa tak tilik kepada rupa parah kamu dan sesungguhnya Allah Taala tu tilik kepada hati kamu. Lagu mana hadis tu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Betul? Gapo hadis tu jumpa sambung. Walakin kulubikum aku ingat lek belakang. Wa innama yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Tu. Itulah au kama qol. Ya goreh tepat tilik Allah Taala tu batin. Tu. Dan di makia itu bahagia hati kita tu tepat tilik hak Allah Subhanahu wa taala tilik daripada hamba-nya tu. Iaitu tepat hak Tuhan tilik tu hati dan sir. Tuhan tilik sini. Tuhan tak tilik rupa parah kita. Walau rupa parah tak jangok pun tak sah, tak sesah lah. Tepat Tuhan tilik sebenarnya ialah di hati. Habis tu. Kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Ni orang buat banding dah, banding. Kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Molek dah. Upama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua, upama nyo tu barangkali lebih dah nyo tu. Dia ada nyo lepas upama tu. Upama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua, orang hak semaya dia buat rupa hak zahir saja. Dan lalai ia seorang daripada hakikat seorang yang batin. Ataupun hakikat semaya yang batin, dia lalai. Hakikat semaya hak batin tu dia lalai. Dia buatnya cuma dia amat-amati dengan rupa hak zahir. Tapi rupa hak batin tu dia lalai, dia terlupa. Hak tu seperti ni dia buat banding. Seperti upama seseorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya raja tu. Raja negeri lah mudah-mudahan kata. Dia hadiah nama. Hadiah akan seseorang yang mati tiada roh baginya bagi seorang mati ni. Mai raja kawin hadiah banyak dia masa orang. Pernah baca tekak ni, nyakak ni. Raja kawin ada hadiah bagi demo sikit ni. Nama raja kata, ni banyak kawin bagi demo orang. Pacung tekak tu, sekoi-koi masuk jaga sok hidup. Tengoklah, nanti tengok dia buat banding. Orang hak semaya yang amat-amati dengan rupa zahir tapi dia lalai dengan rupa dengan hakikat yang batin tu seumpama orang yang seseorang yang menghadiahkan bagi raja yang besar saat itu
Ya hadiah nama hadiah akan seorang yang mati yang tak ada roh. Dan seumpama orang yang mentaksir tu. Mentaksir yakni tidak amat-amati ataupun cuai, orang panggil cuai. Tak amat-amati ataupun cuai, tu orang panggil taksir. Dan seumpama orang yang mentaksir, orang yang tidak amat-amati dengan semaya lah, dan cuai pada mendirikan zahir sembahyang. Hak zahir semaya tu dia mencuai dah. Dia tak amat-amati dah. Kadang-kadang semaya tinggal kunung, kadang-kadang semaya tinggal tasyahud awal malah. Kadang-kadang tak baca subhana rabbiyal a'la, nak cepatnya. Hak tu seumpama ia seorang menghadiahkan kepada raja akan seseorang yang terpotong anggotanya. Anggota seorang. Dia hadiah orang hidup tapi anggota kaki kudung. Ataupun tangan kudung. Dan ketiada dua matanya. Dua mata seorang tu orang tangan kudung, kaki kudung, mata buta. Nak buat nama? Nak suruh naiknya apa tak boleh. Tak pakai kerja. Tengok ni. Lepas tu raja nak kata rana, tak ada jawab lagi ni. Nah. Orang yang dan ketiada dua mata ni bukan dengan mana mata ni sifat pelihak. Dikandaki dengan dua mata di sini yakni yang tiada mempunyai sifat pelihak. Kadang-kadang mata duk celak. Nah, kadang-kadang sifat pelihak tak ada. Kamak dia celak. Kena kawan pun duk isyarat dengan tangan. Apa dia mata buta? Hak tu hak nak tu. Hak mata celak, hak sifat pelihak dia tu. Dikandaki dengan buta dua mata, ketiadaan dua mata di sini yakni yang ketiadaan mempunyai sifat pelihak. Sifat pelihak dia tak ada. Maka adalah ni jawab dia dah. Maka adalah pia pada orang yang menghadiahkan ini. Hadiah mana? Hadiah ini klik pada dekat ni, iaitu hadiah seseorang yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya kepada seorang raja. Dan yang dahulunya, hak yang dulu nama dia hadiah seseorang yang mati yang tiada mempunyai roh kepada seseorang raja yang amat besar darjatnya. Hak dua tu rupa dua-dua tu melantangkan keduanya dua orang yang menghadiah itu akan diri keduanya dua orang yang hadiah tu meletak bagi raja itu seksa. Duk cari pasal, cari penyakit. Duk pasal-pasal. Jaga dah. Dan merka raja, marah raja. Dan marah raja. Cari penyakit betul-betul ni cari bala betul-betul. Kerana gapo? Kerana keduanya dua orang yang hadiah tadi tu menghinakan bagi hormat kerajaannya. Bagi hormat ni kemuliaan kerajaan dia dan kelebihan kerajaan dia tu, dia dua orang tu menghinakan dan meringankan oleh keduanya dua orang yang menghadiah tadi dengan hak kerajaan. Dia meringin-ringin. Tu berat ni. Betul. Kamu dia kata Imam Ghazali lagi. Nyo tu kembali kepada Imamul Ghazali. Kamu dia kata Imamul Ghazali, maka tilik olehmu akan diri. Maka tilik olehmu akan diri kamu. Mutilik tengok ke dirimu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu. Seperti itu iaitu seperti orang yang menghadiah mayat kepada raja ataupun seperti orang yang menghadiahkan orang yang terpotong. Yang apa tak ni? Yang terpotong anggota dan ketiadaan mata tu. Jangan wis macam tu. Tu jaga deh. Semaya hak kita nak hadiah kepada Tuhan tu. Jangan wis macam rupa orang hadiah kepada hak rupa dia gaya tadi. Dan takut olehmu, kemudian maka takut. Suruh takutlah Tuhan bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, sifat taksir tu. Sifat ini yakni sifat taksir, sifat salah tu. Sifat taksir, cuai tu. Maka mewajibkan kamu seksa. Mewajibkan kita seksa. Seksa yakni dekat seksa. Jagalah. Waduh Ustaz.
Tengoklah sambung lagi. Mana tak ni? Dan takut olehmu kemudian, maka takut. Takut apa? Bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, yakni sifat taksi, sifat salah, sifat cuai hak kita hadiah seperti dengan tadi, maka mewajibkan kamu seksa, yakni dekat dengan seksa Allah Taala. Jaga dah, jangan duk hadiah semaya kita kepada Tuhan dengan rupa orang dua orang hadiah orang kepada mayat tadi. Jaga dah. Ya kita, kalau kita mikir pada dah barang kita nak beli untuk hadiah kepada gawe kita tu, pilih lepas isi-isi. Nah, barang hak reke-reke hak preh-preh tak beli. Tengok. Nak beli barang hak murah-murah, takut gawe kata, abeku pun. Isi. Apa? Ni semaya. Nak hadiah kepada Allah Ta'ala, lebih lagi lah. Jaga. Maka hendaklah engkau ketahui akan qadar sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan dan menganugerahkan. Menganugerah ni makna bagikan Tuhanmu akan segala hamba-Nya. Hak sebesar-besar qadar nikmat yang Allah Taala menghadiah dan menganugerah kepada hamba tu sembahyang 5 waktu ini. Hak ninglah sebesar-besar nikmat. Lama tak erti tu. Hak sebesar nikmat yang Allah Ta'ala menghadiah dan menganugerah bagi kepada segala hamba Dia-Nya ialah semaya yang 5 waktu ini. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Ma utiya 'abdun fid dunya khairan min ayyu zanalahu rak'ataini yusallihima." Itu dak mata ya? Itu dak beri? Amin pada an sebelum an tu. Ma utiya 'abdun fid dunya khairan, tambah min sekarang tak ada. Khairan min ayyu zanalahu rak'ataini yusallihima. Bumin serah daripada diizinkan. Kan tiada diberi akan seseorang hamba di dalam dunia ni hak yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya bagi seorang pada mengerjakan 2 rakaat yang disemayakan akan keduanya 2 rakaat semaya. Hak ninglah hak besar sekali. Jaga dah. Faham tak tu? Tiada diberikan akan seseorang hamba di dalam dunia ni hak yang terlebih kebajikan daripada Allah Ta'ala tu diizinkan baginya bagi seorang pada mengerjakan 2 rakaat hak yang kita semaya sani, yang ialah 2 rakaat sunat mutlak. Sunat mutlak tu. Sunat mutlak. 2 rakaat kita semaya sunat, 2 rakaat sunat mutlak tu. Hak tu nak ayat mudah-mudah kata ke terlebih baik daripada dunia dan isi-isi lagi. Nak ayat kata besarnya pahala semaya. Jaga dah. Fa fiha yahsulu lahul khalwah. Fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu walinqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujubu wal astaru wa tujla fiha haqa'iqul asrari wa tashruku fiha al-anwaru wa fiha takunul munajatu wal musafatu wa hiya silatum bainal 'abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Tengok. Maka pada sembahyang tu, pada semaya tu, hasillah baginya bagi seorang khalwah. Dengan kita duk semaya tu hasil baginya bagi seorang khalwah. Ia seorang serta Allah Ta'ala. Kita duk semaya tu seolah-olah kita duk khalwah dengan Allah Ta'ala. Dia khalwah ni asal kita duk sorang dalam bilik. Tu orang panggil khalwah. Habis tu kita duduk semaya di masjid penuh-penuh orang tu, di tepi-tepi kita ada orang tu, keluar lagu mana lagu tu?
Jawabnya tak iktibar orang yang ada di tepi kita tu. Faham tak? Tak iktibar orang-orang yang ada di tepi kita tu tak iktibar. Hanya iktibar diri kita duk munajat dengan Tuhan. Tu orang panggil kita tu seolah-olah duk khulwah dengan Tuhan. Jaga dah dalam semaya kita tu. Dan dapat asing ia seorang dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Manakala kita semaya itu asing kita dengan Tuhan. Dan dapat sekududuk ke baginya bagi Allah. Dan memutuskan diri seorang tu kepada Allah Ta'ala. Kita mutus diri kita tu hanya untuk kerana Allah, kepada Allah Ta'ala. Dan dapat pada sembahyang itu mengangkatkan daripada hati mereka itu, daripada hati hamba tu akan dinding dan tabir tirai itulah, dan tabir yang antara musalli, orang yang sembahyang, dan antara Tuhannya. Akad tabir. Terangkat pula dinding. Manakala kita nak berdoa terangkat dinding, enggak minta satu-satu perkara ke? Tuhan terimalah. Tu dengan makna lagu tu. Mudah mustajab doa kita tu. Di mana kalau kita minta nak bergotu Tuhan bagi, nak bergoning Tuhan bagi, dengan sebab tak ada perkara yang menyekat dah tu. Tak ada perkara yang menyekat di antara musalli dengan Allah Ta'ala. Dan nyatalah padanya pada sembahyang itu segala haqaiq asrar. Segala haqaiq asrar. Asrar ni makna hikmah. Dalam semaya kita saat ni tu, kita boleh hakikat, boleh tahu asrar semaya gapo dia. Tapi jaga hakikat haqaiq hak kita dapat dalam semaya itu bersalah-salah dengan sebab bersalah orang. Jaga bersalah hakikat orang ni boleh sekadar ni, orang ni boleh sekadar dia. Kita boleh sekadar kita dengan sebab likulli syakhsin darajah. Bagi setiap-tiap seorang itu ada darjah. Sampai tu ya tu baik dengan dalam tasawuf. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Betul? Ada apa lagi selepas tu? Hak tinggi sekali. Penama. Apa ni? Gapo? Itu tarekat gapo? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jaga. Kita buh 3 ni lah, hati ingat ku ya. 3 ni. Orang 3 martabat ni, 3 darjat ni. Mana kalau 3 orang ni semaya, boleh hakikat, boleh asrar, rahsia semaya tu dapat tak sama tu. Orang yang mempunyai ilmu yakin tak sama dia dapat rahsia semaya itu dengan orang yang mempunyai ainul yakin. Orang yang mempunyai ainul yakin, dia dapat rahsia dalam semaya dia saat itu tak sama dengan orang yang mempunyai hakul yakin. Reti ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita royak mudah-mudah. Ilmu yakin ni setengah bawah diri. Kita reti lagu mana bawah diri. Kita reti kata dia duri bahu, kuat bahu, adalah bahu yang tertentu. Lepas tu dia berduri besar, duri tajam, keras. Kalau duri lemuk-lemuk tu orang teh dah. Rambut orang teh tu. Kalau hak duri keras sebagai warna, hak yang maklum tu orang panggil bawah diri. Kita reti rupa lagu tu orang panggil ilmu yakin. Batu ainul yakin, kita tengok bawah diri. Bawah diri kita tengok, batu kita belah tu baik saat ni tu. Tengok isi dia di dalam. Hak tu orang panggil ainul yakin. Apa dah? Ainul yakin. Batu kita saat ni tu ambil isi dia, saat ni buah mulut. Hak tu hakul yakin. Lagu ni rasa bawah diri oi. Dulu dak tahu ya, kata rupa dia pergi. Mata pun boleh tengok dah bawah diri tu, isi dia dalam kuning, kalau kena batamah dah. Kuning ataupun merah, batu buah ambil buah mulut. Siapa rasuk dah orang panggil hakul yakin siapa situ. Kayak tu lihat. Tu buat banding undang-undang. Batu mu nak tahu lagi ni nanti cara kok nung. Ilmu hak kita ngaji tengah hari tu. Tep-tep tu. Nanti gi kok nung, saya ada bahal lebih kurang. Tu. Habis itu jaga dah. Nak royak katanya hakikat rahsia semaya tu boleh tak sama. Dengan sebab orang itu ada baginya darjah-darjah yang bersalah. Dia tidur tak cukup jadi gelap menak otak macam-macam. Dan teranglah padanya pada sembahyang tu gemerlang segala cahayanya. Dan adalah padanya pada sembahyang tu munajat hamba dengan Tuhannya. Pada semaya tu hamba duk munajat dengan Tuhan. Dan jernih hatinya, jernih tu dah. Wal musafat, dan jernih hatinya, hati seorang, dan sirnya seorang.
Sir tu mana hati juga orang panggil ataf tafsir. Dan ialah sembahyang tu. Dan ialah sembahyang tu perhubungan antara hamba dan Tuhannya, Tuhan bagi hamba yang Azza wa Jal. Habis itu. Kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, wallahu alam.